A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi, lagi saya muliakan para jemaah, para penonton, khususnya jemaah Masjid Qasim. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita dapat sama-sama sekali lagi, walaupun secara online, dan seringkali para jemaah Masjid Qasim kita, para penonton, kaum muslim-muslimat, seringkali kita belajar setiap hari Jumaat lepas Isyak, kita bersama-sama kita gunakan buku apakah Rusak Amalan Kerana Adab kan. Jadi alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita berpuasa pada bulan Ramadan. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan sekarang ini yang kita pun mudah-mudahan kita hanya berserah mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting alhamdulillah kita dapat berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan segala urusan kita, memberikan kita kesihatan. Alhamdulillah, dan dapat lagi mudah-mudahan lebih penting lagi diterima amalan kita dan bertemu pada malam Lailatul Qadar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mandangan kita dah masuk bulan Ramadan dan pihak masjid pun mencadangkan untuk kita baca buku baru ni para penonton sekalian. Sebelum ni Rusak Amalan Kerana Adab, tapi kerana bulan Ramadan kita sesuai pula dengan tajuk indahnya bersama Rasulullah SAW dalam syurga ni, buku baru di mana mudah-mudahan di bulan Ramadan ni, bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh karim, syahrul Ramadan karim, yang banyak kebaikan-kebaikan, masya-Allah. Jadi ini juga masanya untuk kita bermuhasabah, kita melihat diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan satu hari dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang mana mudah untuk kita untuk beribadah, berzikir. Bulan Ramadan lah selalunya orang yang mudah nak bersembahyang tahajud, nak menangis kerana Allah Ta'ala, buka Quran. Kalau sebelum ni Allah kena tahajud pun susah, buka Quran pun susah, baca Quran pun susah. Jadi sekarang ni bulan barakah dipanggil, bulan yang kadang-kadang sembahyang berjamaah pun jadi senang. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling utama insya-Allah dimudahkan kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum itu, di sempena Ramadan ni juga kita ambil tajuk-tajuk yang sesuai dengan bulan kita, bulan yang penuh barakah ini. Dalam buku tadi yang saya baca, indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah dengan niat ya Allah berikanlah kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan mudahkan kita berurusan, dijauhkan kita daripada segala musibah, penyakit berjangkit insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penonton sekalian, jemaah-jemaah, mungkin ada yang ingat lagi ni waktu belajar jemaah jumpa lepas sembahyang, salam semua. Alhamdulillah, jadi itu tak apalah, kita online saja. Baik para penonton, para jemaah sekalian, buku ini sebelum kita nak masuk ambil satu tajuk yang kena-mengena dengan bulan Ramadan, dalam buku ni ada amalan, masya-Allah. Amalan tu Nabi jamin amalan itu akan menempatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Jadi sebelum itu saya nak ambil masa sedikit nak terangkan buku ni, kenapa disusun, kenapa buku ini disusun. Masya-Allah, tajuknya indahnya bersama Rasulullah di syurga alaihi salatu wasallam, ataupun ada orang buat tajuk lain pula, indahnya syurga bersama Rasulullah. Ada orang buat tajuk lain, indahnya di syurga bersama Rasulullah. Mana-manalah itu pun boleh, ini pun boleh, yang penting dapat bersama baginda yang tercinta alaihi salatu wasallam di hari akhirat. Walau mudah-mudahan lepas meninggal pun dapat bersama dengan baginda dan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, asal buku ini sebenarnya disusun sebab siapa yang tak nak bersama dengan Rasulullah? Ini soalan pertama. Buku ini disusun ni ialah
untuk menerangkan kita sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mencintai Rasulullah, umat yang dikira sebagai sebaik-baik umat. Siapa di kalangan kita yang tak mahu dengan berjumpa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua orang nak alaihi salatu wasallam. Orang-orang saleh dah lagi lah, para sahabat lagi mereka nak. Tapi kita ni sebagaimana Nabi menyebut, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman melainkan kita mencintai Rasulullah lebih daripada keluarga kita dan diri sendiri. Nak menerangkan bahawa suatu kewajipan untuk kita mencintai Rasulullah, malahan dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan kita bersama dengan baginda dalam syurga. Anta ma'aman ahbabta, Nabi kata, dengan seorang sahabat, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tuan-tuan, para hadirin rahimakumullah, siapa orang yang paling kita cintai? Kalau kita cinta keluarga, dengan family, mak okeylah. Tapi jangan pula, siapa yang kamu cinta? Saya cintai orang yang sudah tengok, ya Allah, orangnya tak sepatutnya menjadi tauladan hidup kita. Siapa yang kamu cintai? Pemimpin hebat daripada barat kepada timur. Sekali tengok, alahai, ini orang kamu cintai. Ini Nabi kata kalau kamu cinta orang, mana kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Nak kumpulkan orang macam ini. Sebab dulu saya pernah dengar ada orang cerita, ada orang kita ni, orang kita lah, siapa lagi orang kita dia sayang dan cinta dengan pemimpin pengasas ini adalah komunis. Saya bilang, awak cinta ke orang ni ada apa? Tak ada faedah pun. Cintalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hendaklah hati-hati, perhatikan diri kita, siapa kita cintai. Orang yang paling kita cintai siapa? Para jemaah sekalian, tanamkan dalam diri kita, orang yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat bagaimana ini satu lagi kehebatan, kedudukan, kemuliaan Rasulullah di hari akhirat yang kita nak bersama. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cinta sahabat dengan Nabi ini luar biasa. Kadang-kadang bukan dipaksa pun, memang dah macam itu. Melihat Rasulullah, sifatnya, kasih sayangnya, ambil beratnya, dan sifat rahmatnya kepada umat, sehingga kalau sahabat-sahabat, ya Allah, sayangnya dengan Nabi luar biasa. Sehingga pernah satu ketika seorang sahabat dia bertemu Rasulullah dalam keadaan sedih dan menangis. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni kalau dengan keluarga, dengan anak-anak dan isteri, saya akan bercerita tentang kamu ya Rasulullah. Saya akan bercakap berkenaan kamu, sifat kamu yang sungguh mulia. Kami gembira. Tiba-tiba pada satu ketika saya menangis. Dan saya fikir, besok-besok ni, wahai Rasulullah, kamu akan meninggalkan kita, wafat, meninggal dunia. Dan kami pun akan meninggal dunia. Dan kami bimbang, ya Rasulullah, kalau kamu ni meninggal wafat nanti, kamu mendapat darjat yang paling mulia, kedudukan yang hebat. Kami ni macam mana pula, kita ni kalau meninggal mungkin dah tak dapat bertemu lagi kepada kamu ya Rasulullah. Mungkin kita tak akan berjumpa lagi kamu ya Rasulullah. Sampai menangis macam gitu. Mana dia nak kalau boleh hidup kat dunia pun bersama Nabi, akhirat bersama Nabi, dalam syurga pun dengan Rasulullah. Sayang yang luar biasa. Rasulullah tak ada jawab. Sehinggalah ayat diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika alladziina maka mereka itu akan dikumpulkan bersama ma'an nabiyyin, bersama para nabi-nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ini golongan-golongan rafiqul a'la yang paling tinggi darjat nabi-nabi, as-siddiq, syuhada, orang mati syahid, was-salihin, orang salih. Jadi kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW sayangnya, maknanya tidak sempurna hidup ni tanpa Rasulullah. Bagaimana dengan syurga, tidak sempurna syurga tanpa Rasulullah SAW. Sayangnya sahabat dengan baginda SAW. Dalam buku ini juga akan menerangkan bagaimana para sahabat sanggup berkorban jiwa, tangan, kaki, badan semua untuk menyelamatkan tubuh Nabi dalam perang Uhud. Ya Allah, mereka berkorban. Sehingga pernah satu ketika ada seorang sahabat, ketika banyaknya lembing ke panah datang menghala kepada Rasulullah, dijadikan tubuh dia itu
sebagai perisai, habis penuh belakang ni dengan anak panah dan sebagainya. Jadi sayang begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini apabila saya ceritakan ni supaya nak terang sebab apa buku disusun. Pertama, bagaimana sayangnya sahabat dengan Rasulullah, bagaimana kita sebagai umat Nabi perlu sayang, cintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Dan yang paling utama, kita perlu ada niat, perlu ada semangat, minta pada Allah supaya dikumpulkan kita bersama Rasulullah. Syurga yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Ya Allah, untungnya orang yang macam itu. Jadi apa dia? Di antara sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar kita ambil seorang pemimpin selepas Rasulullah wafat alaihi salatu wassalam. Jadi ketika 2 tahun beliau memerintah, memegang tampuk pemerintah, itu pun ya Allah kacau bilau juga negara tu. Orang Murtad lain, mana masalah tentera Empire Rom-nya lain, mana tentera Empire Parsi-nya lain dekat Iran. 2 tahun kemudian nak meninggal kat mana? Meninggalnya nak bersebelahan dengan Rasulullah di kuburnya, Masya Allah. Sayyidina Umar pula memerintah ketika itu. Selepas Sayyidina Abu Bakar meninggal, dia dapat menumbangkan Empire Parsi, Masya Allah. Dan dia dapat membuka Baitul Maqdis. Aduh, maknanya Empire ni dapat tumbangkan. Dia dapat pelihara kekuatan umat Islam. Iblis pun takut dengan Sayyidina Umar. Rasulullah kasih tahu, meninggal kat mana? Nak tanam kat mana? Tempat special ke? Tak. Sebelah Sayyidina Abu Bakar, sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sayangnya cerita sampai macam itu sekali dengan baginda alaihi salatu wasallam. Begitu juga Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda berbisik, itu jam Sayyidina Aisyah ada di situ. Sayyidina Aisyah ada di situ. Jadi Nabi berbisik, tiba-tiba dilihatnya Sayyidah Fatimah tersenyum. Ini memang sedih. Jadi Sayyidah Aisyah, kenapa pula Sayyidah Fatimah ni sedih? Kemudian Rasulullah berbisik lagi, maka Sayyidah Fatimah tersenyum. Ketika dah selesai itu, Rasulullah pun pergi. Sayyidah Fatimah pun nak bisik-bisik lah, wahai Fatimah. Sayyidah Aisyah tanya, tadi Rasulullah bisik-bisik kau apa benda? Tadi kamu mula-mula menangis, sedih, kemudian kamu senyum. Sayyidah Fatimah kata, saya minta maaf lah, tadi Rasulullah berbisik, maknanya sini rahsia, tak boleh cerita orang. Okeylah. Jadi tak berapa lepas tu, tak lama Rasulullah pun wafat. Kemudian Sayyidah Aisyah masih ingat lagi tu, nak tahu ni mesti ada perkara menarik. Setelah kita tanya, wahai Fatimah, Rasulullah pun telah pergi, maknanya ini kalau betul satu ilmu, mungkin kita dapat share lah. Saya nak tahu apa yang kamu sebelum ni, kamu nangis, kamu senyum. Jadi Sayyidah Fatimah memberitahu bahawa yang pertama tu Rasulullah berbisik pasal Nabi memberitahu tak lama lagi Rasulullah akan meninggal dunia, wafat. Jadi Sayyidah Fatimah sedih lah, bapa nak meninggal. Kemudian Rasulullah berbisik lagi yang kedua, mengatakan, wahai Fatimah, tak lama lagi kamu pun akan mengikuti aku. Maknanya, wahai Fatimah, tak lama lagi pun kamu pun akan meninggal. Maka nak Sayyidah Fatimah pun senyum. Masya Allah, para jemaah sekalian, nak kasih tahu meninggal pun boleh senyum. Jadi itulah sayangnya anak kepada ilah. Kalau ini mungkin orang kata sayang anak kepada bapa. Tapi yang herannya, nak diberitahu anak tu bahawa kamu ni pun tak lama lagi akan meninggal. Bayangkan kalau anak-anak kita kasih bapa kasih tahu, anak bapa tak lama lagi nak meninggal. Dengarlah anak pun sedih. Doktor kasih tahu tak lama, sedih anak. Lepas tu bapa pun kasih tahu, nak tak lama lagi engkau pun ikut bapa dia. Bukan kata sedih lagi, terus terpelanting, terperanjat. Pak, pada pandai awak ni, satu ni apa pula pandai kasih tahu. Saya tinggal, tak boleh terima. Tapi anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, begitu gembira pula nak meninggal, nak bersama dengan bapaknya. Ya Allah, sayang, anak pun sayang dengan Rasulullah.
isteri-isterinya sahabat-sahabat, sehingga kan ada sahabat berkata ketika Rasulullah wafat, dia kata apa? Sahabat-sahabat kata, Ya Rasulullah, tak ada ni, kita sewaktu hidup susah dulu. Kita tahu bagaimana sahabat susah ni, makan pun tak ada, semua susah. Mereka sanggup sabar sebab Rasulullah bersama. Tak apa, tak ada makan dia, hidup susah, tak apa sebab Nabi bersama. Tapi setelah Nabi wafat, ya Allah, walaupun di Madinah ketika itu dah mula senang dan dah Alhamdulillah, mereka rasa sedih, tak boleh lagi bersabar. Walaupun tak ada makan, tak ada minum, tak boleh bersabar pasal Rasulullah telah wafat. Memang sedih sangat. Jadi para jemaah, itulah banyaklah kisah-kisah yang cukup menarik tentang para sahabat Nabi SAW. Amat mendambakan untuk bersama Nabi ketika hidup, ketika meninggal di padang mahsyar. Mudah-mudahan dalam syurga insya-Allah. Sebab tu ada orang saleh dia kata apa? Syurga ni tidak sempurna kalau tanpa ada Rasulullah bersama. Maksudnya nak syurga tu biarlah ada Nabi bersama sekali. Tapi bidadari semua tak cukup. Rasulullah juga mana sayangnya, cintanya dengan Rasulullah SAW. Baik, ini sebenarnya dengan bulan Ramadan, ya Allah, bulan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Syahrul Mubarak, penuh barakah ya. Jadi kita cuba para hadirin, para jemaah sekalian, bahawa bulan ini bulan untuk melembutkan hati kita, mengawal nafsu kita, mudahkan kita untuk menangis, mudahkan kita ibadah. Jadi antara amalan Rasulullah sebut, antara amalan yang Nabi jamin untuk dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga ni, amalan dia apa dia para jemaah, tuan-tuan, khususnya jemaah Masjid Kasim hafizakumullah, amalan yang Rasulullah kata banyak bersujud kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah antara amalan yang akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Ini saya bacakan di sini muka surat 200. Ini yang buku ni kita baca, amat indahnya bersama Rasulullah di syurga, muka surat 200. Tajuk ni dalam 500 muka surat lebih di buku ni. Sebenarnya perlu huraian sikit. Muka surat 200. Perkara yang kedua, banyak bersujud kepada Allah Ta'ala akan mendapat teman bersama Rasulullah SAW di syurga. Ini bulan Ramadan yang banyak dan sembahyang sunat tarawihnya, tahajudnya. Jadi saya baca di sini. Perhatikan hadis berikut ini dari Rasulullah SAW, yaitu apabila sahabat Rabi'ah bin Ka'bin radhiyallahu anhu bertanya, As'aluka murafaqataka fil jannah, faqala aw ghayra dhalika qultu huwa dha, qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Artinya aku ingin bertanya, ya Rasulullah, tentang bagaimana menjadi temanmu di dalam syurga. Rasulullah bertanya kepadanya, adakah lagi permintaan yang lain? Sahabat menjawab, itulah sahaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, bantulah aku Rasulullah melalui diri kamu dengan memperbanyakkan sujud. Hadis yang telah kita baca tadi jelas menunjukkan bahawa memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat tempat bersama Rasulullah SAW di dalam syurga. Ini menunjukkan hebatnya amalan memperbanyakkan sujud kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya yang dimaksudkan adalah salat, sembahyang, terutama salat-salat sunat. Salat atau sembahyang adalah amalan yang terbaik untuk memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebagaimana sabda baginda alaihi salatu wassalam yang mengatakan, as-salatu khairun mawdu' faman istata'a yastakthir falyastakthir. Artinya salat adalah amalan terbaik yang disyariatkan. Barang siapa yang mampu memperbanyakkan amalan salat, maka lakukanlah. Saya berhenti di sini para jemaah. Ini berita baik untuk kita umat Rasulullah SAW, pecinta, wahai para pecinta Rasulullah, kepada mereka-mereka yang ingin mendambakan bersama Rasulullah dunia akhirat. Mungkin dunia kita dah tak dapat bersama, tapi di padang mahsyar ataupun di alam barzakh selepas kita meninggal,
Macam Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu nak meninggal gembira. Dia pelik, orang-orang saleh, para sahabat nak meninggal boleh suka pula. Jadi isterinya mula-mula heranlah, wahai Bilal, kenapa kamu nak meninggal? Suka pula. Isteri pun susah hati juga. Jadi Sayyidina Bilal kata apa? Bahawa tak lama lagi saya akan bertemu orang yang kami cintai, Rasulullah dan para sahabat. Ya Allah, nak meninggal. Maknanya Sayyidina Bilal dah tak boleh tunggu-tunggu lagi lah. Nak jumpa Rasulullah selepas meninggal dunia. Ya Allah, sayangnya tak boleh nak berpisah terlalu-lama lah. Sayangnya sahabat dengan Rasulullah. Jadi kita sebagai umat akhir zaman ni, kita memang tak hidup bersama baginda, tapi membaca sejarahnya, kisah baginda, hadis-hadis ni, ya Allah memberikan kita, ya Allah bertambah rasa cinta dan sayang untuk dapat bersama dengan baginda. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira. Antaranya, wahai kaum muslimin, wahai para pencinta Rasulullah, kalau nak bersama dengan baginda, Rasulullah pun cinta pada kita, banyakkan sujud. Banyakkan sujud, maknanya banyakkan sembahyang sunat lah. Sebab itu nanti insyaAllah kita akan baca di kalangan orang-orang soleh dahulu. Saya kadang baca macam terperanjat, tapi riwayat itu sahih. Banyak ulama-ulama kata sahih. Ramai ulama-ulama dahulu yang terdahulu, dia boleh sembahyang sunat satu hari sampai 300 rakaat. Satu hari sembahyang sunat 300 rakaat. Yang ada saya dengar macam ini anak kepada Sayyidina Husain, maknanya Sayyidina Husain cucu Rasulullah, anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, namanya Ali Zainul Abidin rahimahullah radhiyallahu anhu. Ini pun katanya riwayat menyebut dia pernah ada masa sembahyang satu hari sembahyang sunat 500 rakaat. Ya Allah, kita ni tak tahu sembahyang fardu pun tak tahulah, mudah-mudahan ada permudahkan Allah Ta'ala. Ini sembahyang sunat lagi. Jadi itulah sebab apa mereka buat sampai 300 rakaat sembahyang sunat, ada yang 500 rakaat. Sebab apa? Sebab nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Jadi perbanyaklah sujud. Lagi-lagi bulan Ramadan, para jemaah sembahyang tarawih. Siapa-siapa yang boleh tarawih 20 rakaat buatlah. Siapa yang boleh bertahajud lebih sedikit, berapa 8 rakaat tu. Dia sembahyang malam, begitu je sembahyang qabliyah, ba'diyah, zuhur, qabliyah, ba'diyah, sunat-sunat dia sebelum subuh dan sunat subuh. Ini sembahyang sunat. Begitu je sembahyang tasbih, sembahyang sunat tasbih, sembahyang apa lagi, duha, sembahyang macam-macam lah nak sebut pun tak nak sebut. Jadi atas sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat biasa. Banyak kan. Kalau tak boleh berdiri, sembahyang duduk. Sembahyang sunat ni duduk. Tapi jangan pula baring pula. Kemain lagi ni sembahyang ke apa ni? Sembahyang baring pula. Itu kalau orang sakit pun lain lah. Jadi saya pun pernah juga sembahyang baring. Lain macam ni. Saya sembahyang baring pasal dulu lah sekali masuk hospital. Jadi baring konon-konon nak sembahyang, sekali baca Fatihah separuh jalan tidur. Pasal ubat dia dah masuk ke hospital. Bila para jemaah, para penonton semua yang saya muliakan, para jemaah Masjid Kasim kita, hafizakumullah, insya-Allah kita sambung lagi tajuk tersebut berkenaan banyakkan sujud. Makna banyakkan sembahyang sudah bulan Ramadan ni. Ini kita tak tahu, mungkin terakhir Ramadan kita ke, mungkin ada lagi, wallahu a'lam. Kita gunakan sebaik-baik dengan banyakkan sembahyang sunat, insya-Allah dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dan juga sembahyang berjamaah, sembahyang jemaah digandakan. Baik, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita akhiri. Kita zikir, kita baca qul huwallahu ahad 3 kali. Masya-Allah, qul huwallahu ahad itu satu berita baik untuk kita. Nabi kata siapa yang baca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad sekali, pahalanya seperti 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran. Sebab itu saya baca ada seorang anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia boleh baca dalam satu hari surah Al-Ikhlas sampai 30,000 kali surah Ikhlas. Ya Allah, pasal dia tahu kelebihan besar. Jadi kita ni 3 kali saja, masa tak mengizinkan. Kita baca 3 kali dan seterusnya kita ulang pada para jemaah. Boleh dah baca di rumah. Banyakkanlah baca. Ini surah yang penuh barakah. Baca 3 kali, mudah-mudahan ya Allah berikanlah kita keberkatan hidup, mudahkanlah urusan kita, insya-Allah mudah-mudahan dapat bertemu dengan Rasulullah di syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.